Perbincangan tentang hak-hak wanita merupakan satu wacana yang sentiasa malar segar di dalam perbahasan tentang konsep hak asasi manusia yang bersifat universal dengan sensitiviti budaya dan sistem nilai masyarakat yang pelbagai. Perkara ini boleh dikaitkan dengan budaya dan kepercayaan masyarakat Melayu tempatan di mana amalan bagi kepercayaan masyarakat Melayu yang memandang keperluan wanita untuk menguruskan hal-hal rumah tangga. Bak kata satu peribahasa Melayu, sepandai mana seorang wanita itu, di dapur juga tempatnya. Pada masa yang sama, masyarakat Melayu juga memandang serong kepada pekerja wanita Melayu yang selalu berinteraksi dengan pekerja lelaki yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, dan perkara ini juga akan menyebabkan timbulnya fitnah di tempat kerja serta boleh memburukkan malah mengacau bilaukan sesebuah rumah tangga. Ketidaksamarataan antara wanita dan lelaki dalam dunia pekerjaan dapat dilihat semakin ketara semasa pandemik COVID-19. Hal ini dapat diutarakan berdasarkan laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang menunjukkan penurunan 13 juta wanita bekerja pada tahun 2021 berbanding tahun 2019. Sementara jumlah lelaki yang bekerja semakin pulih seperti sebelum pandemik. Laporan tersebut juga menunjukkan hanya 43.2% wanita bekerja pada tahun 2021 berbanding dengan 68.6% lelaki. Antara faktor kurangnya penglibatan wanita dalam sektor ekonomi adalah disebabkan faktor diskriminasi di mana melibatkan faktor situasi, sosialisasi, sikap dan yang paling utama adalah faktor diskriminasi di dalam jumlah pendapatan. Fenomena diskriminasi wanita di dalam pekerjaan merupakan satu isu yang bersifat global. Hal ini tanpa kita sedar akan memberikan kesan kepada pendapatan gaji, perhatian, latihan yang diberikan kepada pekerja-pekerja wanita serta layanan pihak majikan terhadap pekerjanya. Seperti yang diutarakan oleh ahli panel kita sebentar tadi, jumlah pendapatan ataupun jumlah gaji yang diterima oleh pekerja-pekerja wanita ini adalah sangat tidak berbaloi. Hal ini demikian kerana gaji yang diterima oleh golongan pekerja wanita ini tidak terlalu tinggi dan tidak bersesuaian dengan tahap mereka. Misalnya, hasil pendapatan yang diterima dirasakan amat tidak berbaloi dengan masa dan tenaga yang telah dikorbankan oleh mereka. Berdasarkan data-data kajian yang telah diutarakan oleh panel-panel kita dapat kaitkan dengan konsep stereotip gender, iaitu satu konsep yang merupakan satu bentuk kepercayaan umum tentang ciri-ciri dan kualiti yang dikaitkan dengan lelaki serta wanita di dalam sesebuah masyarakat. Hal ini di mana lelaki dilihat lebih agresif, tegas dan secara umumnya bersifat autonomi, manakala wanita dilihat lebih baik, bersifat mengambil berat serta rendah diri, dan konsep ini memberi kesan dari aspek pembayaran gaji, kenaikan pangkat dan ganjaran kerana persepsi yang melihat kerja wanita tidak sepenting kerja lelaki. Hal ini dapat dibuktikan bahawa dalam sektor ekonomi pekerjaan kebanyakannya dikategorikan sebagai pekerjaan milik wanita dan pekerjaan milik lelaki, di mana pekerjaan wanita lebih tertumpu kepada bidang kekeranian, jualan dan perkhidmatan, manakala pekerjaan lelaki tertumpu dalam kategori pekerjaan pentadbiran, pengurusan dan pertanian. Tambahan lagi, perkara ini boleh memberi kesan dan mempengaruhi dalam aspek pengklasifikasikan pelbagai pekerjaan sebagai maskulin dan feminin, serta akan mempengaruhi kecenderungan masyarakat terhadap pemilihan pekerjaan. Antara jalan penyelesaian dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan pelaburan dalam ekonomi penjagaan di dalam sektor kesihatan, pekerjaan sosial dan pendidikan. Hal ini demikian kerana berikut adalah merupakan sumber pekerjaan yang penting dan utama bagi wanita. Dasar cuti dan aturan kerja yang fleksibel dapat mendorong pembahagian kerja di rumah yang sama rata antara lelaki dan wanita.
Seterusnya, akses perlindungan sosial yang komprehensif mencukupi serta mampan untuk semua pekerja bagi mengurangkan jurang antara jantina dan menetapkan tangga gaji yang sama untuk nilai kerja yang sama. Sehubungan dengan itu, dengan mempromosikan penyertaan wanita dalam membuat keputusan dialog sosial dan institusi rakan sosial dapat meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang sosioekonomi dan politik. Malah, dapat mengukuhkan keupayaan kepimpinan wanita dan proses pembuatan keputusan.